tujuh 7 tahun lebih dalam bidang sales ini. So untuk 2 tahun yang awal inilah yang kita orang banyak sangat buat sharing balik, giving balik kan, sebab kami tahu uh, mereka semua ataupun student-student kami ni kebanyakannya memang mengalami benda yang sama lah, sebab dua dua PKP kan. So bila PKP ni, sebelum PKP dulu mungkin ramai yang ada macam-macam, selepas PKP itu mungkin jadi kosong balik, dan ada yang sebelum PKP tak ada apa-apa, masuk PKP macam-macam dia ada. So itu menariknya PKP lah. So alhamdulillah PKP ni pun antara yang memberikan saya banyak sangat benda-benda baru, dan alhamdulillah disebabkan itulah saya nak buat, saya pilih satu jalan, iaitu gimana kita nak buat sharing. Dan di situlah saya kenal TikTok, dan daripada TikTok itulah yang menyebabkan saya explore dan kenal ramai gila orang-orang yang baru-baru, sahabat-sahabat baru, klien-klien baru, student-student baru. Dan dengan TikTok itulah sendiri saya belajar macam mana nak edit video, macam mana saya boleh kenal Cikgu Syaril, buat konten yang menarik. Saya buat apa lagi buat live, dan total live dan income daripada live kan, and income live yang saya dapat hampir $66. Lepas tu saya dapat pula award daripada TikTok Guru, dan itu pun dapat $16. So banyak sangat lah kan, banyak sangat. So insyaAllah hari ni kita tak nak cerita pasal TikTok, dan TikTok tu kelas-kelas nanti. Dan hari ni kita nak bercerita tentang apa yang you ada, dan macam mana you nak gunakan database yang ada, marketing yang ada, okay, untuk buat sale dengan lebih banyak. Itu je, simple. Okay? Boleh Alhamdulillah. So insyaAllah, sambil-sambil tu kita niatkan juga hari ini, and saya nak masing-masing tenang-tenangkan diri, relax. Dan biasanya kalau dengan saya ni, you just tanya je soalan, dan kalau boleh catatlah. Catat. Sebelum tu nak tanya, gambar saya okey ke? Jelas ke? Tak patah-patah kan? Kalau saya okey? Kalau jelas, tolong komen jelas. Takutnya sebab saya nampak dia sedang patah-patah. Tapi saya harap itu hanya komputer je lah. Kalau anda tak tengok patah-patah, mantap. InsyaAllah. Alright, so teman-teman, kita sekarang dah pukul 9.18 HD Alright, kita ada 221 orang. So thank you so much. Bayangkan daripada 1000 orang, just suara cepat daripada mulut. Okay, suara cepat daripada mulut, mulut lagi cepat daripada otak. Itu biasalah manusia kan. So jom, kita ada satu video yang saya nak tunjukkan pada tuan-tuan puan. Biasalah kalau video ni dia sangat related dengan diri kita. Dan kalau boleh tengok elok-elok, tengok pelan-pelan. Dan selepas tu, boleh tak kalau saya nak panggil beberapa orang ke, 3 orang ke yang sudi nak unmute dan share pendapat tentang video yang saya nak share ni. Ready? InsyaAllah boleh Right, so bismillahirrahmanirrahim. Let's go. Pergi ambil. Elang merupakan jenis unggas yang mempunyai umur paling panjang di dunia. Umurnya dapat mencapai 70 tahun. Akan tetapi, untuk mencapai umur yang sepanjang itu, seekor elang harus membuat suatu keputusan yang sangat berat pada umurnya yang ke-40. Ketika elang berumur 40 tahun, cakarnya mulai menua, paruhnya menjadi panjang dan membengkok hingga hampir menyentuh dadanya. Sayapnya pun menjadi sangat berat karena bulunya telah tumbuh lebat dan tebal, sehingga sangat menyulitkan sewaktu ia ingin terbang. Pada saat itu, elang hanya mempunyai 2 pilihan: menunggu kematian atau mengalami suatu proses transformasi yang sangat menyakitkan. Suatu proses transformasi yang panjang selama 150 hari. Untuk melakukan transformasi itu, elang harus berusaha keras terbang ke atas puncak gunung untuk kemudian membuat sarang di tepi jurang.
berhenti dan tinggal di sana selama proses transformasi berlangsung. Pertama-tama, elang harus mematukkan paruhnya pada batu karang sampai paruh tersebut terlepas dari mulutnya. Kemudian berdiam beberapa lama untuk menunggu tumbuhnya paruh baru. Dengan paruhnya yang baru tumbuh itu, ia harus mencabut satu persatu cakar-cakarnya, dan ketika cakarnya yang baru sudah tumbuh, ia akan mencabut kembali bulu badannya satu demi satu. Suatu proses yang panjang dan menyakitkan. Akan tetapi 5 bulan kemudian, ketika bulu-bulu elang tersebut sudah mulai tumbuh, elang mulai dapat terbang kembali. Dengan paruh dan cakar baru, elang tersebut mulai menjalani 30 tahun kehidupan barunya dengan penuh energi. Sahabatku yang budiman, dalam kehidupan kita ini, kadang kita juga harus melakukan suatu keputusan yang sangat berat untuk memulai. Suatu proses yang berat untuk memulai suatu proses pembaharuan. Kita harus berani dan mau membuang semua kebiasaan lama yang mengikat. Meskipun kebiasaan lama itu adalah sesuatu yang menyenangkan dan mengenakkan. Kita juga harus rela meninggalkan perilaku lama kita agar kita dapat mulai terbang dan menggapai tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kita juga harus rela meninggalkan perilaku lama kita agar kita dapat mulai terbang lagi menggapai tujuan yang lebih baik di masa yang akan datang. Hanya bila kita bersedia melepaskan beban lama, membuka diri untuk belajar hal-hal yang baru, kita baru mempunyai kesempatan untuk mengembangkan kemampuan kita yang terpendam, mengasah keahlian baru, dan menatap masa depan dengan penuh keyakinan. Halangan terbesar untuk berubah terletak di dalam diri, dan Andalah sang penguasa atas diri Anda. Jangan biarkan masa lalu menumpulkan asa dan melayukan semangat kita, karena Anda adalah elang-elang itu. Perubahan itu pasti terjadi, maka dari itu mulailah untuk berubah. Alright. Okay, so daripada video elang yang saya share pada semua orang yang ada hari ini, dan apa yang anda boleh ceritakan. Nah, cuba type sekejap, ambil masa sekejap. Video ni adalah satu video yang di mana kalau sebenarnya saya slide lama tau. So dia tiba-tiba masuk video helang ni. So it's okay lah. Kan mungkin disebabkan hari ini kita kena tengok video helang dulu supaya anda semua faham dan jelas kenapa kita ada kat sini. Okay. Alright. So Fatimah Sani kata transformation dan meninggalkan comfort zone. Alright. Terima kasih. Aini Rusli keluar daripada zon selesa. Dr. Adri, perubahan ke arah yang lebih baik perlukan pengorbanan dan kesakitan. Okay, faham lagi? Siapa nak share dengan saya? Apa yang you boleh dapat daripada video helang ni? Halangan terbesar adalah diri sendiri. Setuju? Buat sesuatu yang luar biasa. Terima kasih Azhar. Berani untuk berubah. Okay, jom. So pen dan buku nota semua dah ada sebab kita akan masuk kat kita punya whiteboard. Kita punya whiteboard ni insyaAllah. Okay, so first kita tengok daripada cerita helang. Okay, kita tengok daripada cerita helang. So kita tahulah helang ni kan, kalau kita tengok dia bukannya helang biasa tau, dia helang yang luar biasa. Okay, so Bismillahirrahmanirrahim. Kalau daripada helang ni kan dia akan umur 40 tahun dia akan diuji. Okay, 40 tahun ni dia akan diuji. Tapi sebenarnya macam mana roadmap kehidupan seekor helang dan manusia tu sama. Sebab manusia pun dia akan diuji pada umur yang ke-40 tahun. Kan? Ujian. Okay. So, jom kita start daripada awal. Kita ambil umur 0 sampai 7 tahun. Okay, so masa ni kita dalam keadaan apa? Anak-anak kita daripada umur 0 sampai 7 tahun ni waktu apa? Anak kita ni jadi apa? Kan, masa ni adalah waktu anak kita jadi
seperti span. Dan wa imma datang dari perut sekalipun, dan dari perut pun dia macam span. And so apa yang dia lihatnya, apa yang didengarnya, itu semua diserap. Dan apa yang diserap itu menjadi belief. Okay, menjadi belief, kepercayaan. Ataupun kita sebut sebagai encoded assumption. And ataupun kita pernah panggil tak, ataupun pernah dengar tak orang sebut common sense. Okay, common sense. So belief, encoded assumption, common sense datangnya daripada umur 7 tahun, 0-7 tahun yang pertama inilah dia punya first encoded assumption. Okay, kalau aku nampak mak ayah aku, okay, kita bergaduh lah depan anak-anak kita, marah-marah disebabkan bisnes. So itu yang menyebabkan kepercayaan anak kita tu bila besar nanti, dia tak nak jadi businesswoman ataupun businessman. Sebab apa? Bila berbisnes je gaduh. Sebab berbisnes je gaduh. So kita tak nak macam tu. Faham Itu yang pertama, 0 sampai 7 tahun. 7 sampai 20 lah. Okay, 7 sampai 20. Kan, ini adalah fasa, bukan fasa memberontak atau rompan ini sedang mencari jati diri. Diri kita ni sedang mencari jati diri kita ni. Kita bersosial dan kita punya motorik skill kita punya social skill kita kan. Masa itulah kita belajar tentang kalau kita ni minat matematik ke, kita minat apa ke. So ini adalah fasa dia 0 sampai 7 dan 7 sampai 20 ni. Sebab tu kadang-kadang waktu-waktu ni orang sebut tengah darah panas lah. Betul tak? Masa ni tengah senakal-nakalnya. Kan? Sebab apa? Kenapa orang cakap kita nakal? Sebab kita sedang mencuba segala-galanya. Kita sedang nak mencuba segala-galanya. Setuju tak? Betul tak? Kan? Dan fasa 21 sampai 30 tahun. Ni fasa apa? Ni fasa apa ni? Ni fasa apa? Kahwin. Belum. Kalau dalam bisnes, ini fasa, ada tak yang kat sini bawah 30? Nak tanya, ada tak yang kat sini bawah 30? Cuba hadirkan diri anda dengan komen ada ataupun saya. Ramai ke yang bawah 30? Umur tau. Umur bukannya saiz pinggang. Kalau saiz pinggang tu mungkin lambat lagi lah nak bawah 30 kan. Tapi kalau umur tu insyaAllah kan, yang bawah 30 umur kan. Okay, ada alright, good. So dengan umur yang sebelum 30 ini, fasa ini adalah fasa apa tau? Kalau saya boleh share, saya minta maaf kalau saya guna perkataan ini adalah fasa kita berkuli. Masa permulaan karier, habis belajar. Boleh jadi Nursidah. So kalau tanya saya lah, ini adalah fasa berkuli. Kan, kita buat je semua perkara yang kita boleh buat. Tak kisahlah kita pandai buat ke, tak pandai buat ke, lari jauh daripada bidang kita belajar ke. Tapi ini fasa berkuli ni adalah fasa yang you buat semua benda. Buat je semua benda, jangan memilih. Kalau you betul-betul nak survive untuk atas 30 lah. Okay, so bayangkanlah you cuba semua benda, dan cuba semua benda kita nak buat. Sebab apa tau? Cuba semua benda sebab masa ni kita ada apa? Kita masih kuat. Okay, kita muda lagi. Tanggungjawab tu walaupun dah banyak, tapi tak sebanyak mungkin untuk orang-orang yang dah berkahwin. Kan, anak-anak yang maksudnya yelah, belum kahwin kan, tanggungjawab apa je pun. Komitmen kalau nak bayar pun paling-paling handphone, internet. Yang lain semua mak pak bayarkan, betul tak? Kita tak boleh nak katakan, oh memang ada yang lain dah dibayarkan. Tapi kalau waktu-waktu tu lah, daripada 10 orang remaja yang betul-betul sedar, yang betul-betul dah struggle, dah hustle, berapa ramai je? Dan kalau dia hustle awal pun, kenapa dia hustle awal? Kenapa dia start awal? Itu adalah kerana mungkin dia nak sambung belajar tapi mungkin tak pandai. Itu satu. Dia nak sambung belajar cuma tak ada duit. So dua. Faham tak? Kan? Sebab tu kadang ada orang fasa-fasa ini adalah fasa-fasa kita memang buat je. Belajar.
buat, kena tipu, kan? Rasa kerja tak dihargai, kan? Orang bayar kita RM2.50 untuk 1 jam, orang bayar RM25 untuk 1 jam. Masa tu kalau kita buat sharing tak ada orang pun peduli, siapa kita? Betul tak? So samalah. So waktu inilah kita nak cuba macam-macam. Faham Sama ke dengan fasa 1, fasa kumpul aset. Aset is depend. Kalau aset tu kalau tanya saya, sebenarnya kalau fasa 20 sampai 30 ini, kita tak ada duit pun. Kalau tanya saya lah. Kan, kita belum ada duit. Fasa ni, masa ni masih main lompat-lompat bisnes, tak sempat buat duit, dah lompat-lompat lagi. Percayalah cakap saya. Kebanyakan, bukannya semua. Nanti ada pula yang marah dengan saya kan. Saya dah kumpul duit dah, ada rumah dah. Alhamdulillah lah. Tapi tak semua orang macam tu. Tapi once you decide you sedar awal, kan, dengan kudrat yang you ada, alhamdulillah you boleh buat, kan? Sekejap Okay. Dengan kudrat yang ada tu kita boleh buat. So insyaAllah lah. Kan, fasa duit bocor boleh jadi. Boleh jadi. Okay, kejap So sebab tu kadang-kadang fasa-fasa ini adalah fasa kita kena buat je. Don't worry. Malam ni dengar Atta ada fasa untuk bocor di Shopee. Apa tu? Hari ni ada apa? Okay. So pastikan masa ni kita, kalau you kuat, kurang tanggungjawab, maksudnya tanggungjawab masih kecil. Okay. Lepas tu ada masa, kan? InsyaAllah lah. You tambahlah satu benda lagi. Apa benda tau? Fokus. Nanti kita akan belajar pasal fokus. Don't worry. Nanti kita akan belajar tentang fokus ini. So macam mana dengan fokus ini boleh bantu kita utilize betul-betul umur 21 sampai 30. Okay, umur 21 sampai 30. Sebab ingat, fasa umur 21-30 ni, awak adalah dalam versi nak memberontak. Awak bukan peduli pun orang cakap apa. Kan? So awak ni kalau ikut kepala awak je. So tugas kita yang nak suruh 20 sampai 30 ni adalah kita kena buat dia sedar. So bila dia orang sedar kenapa dia orang kena fokus, masa itulah dia punya super powernya akan keluar. Faham Boleh? Okay, so itu umur ke 30, 21 sampai 30. Okay, so pesan saya untuk yang baru 30 ni, buat je, fokus, dan insyaAllah lah apa yang you nak capai, you akan capai pada umur yang ke-30. Saya nak tanya, kat sini ada tak yang 30 ke atas? Boleh hadirkan diri anda? Siapa kat sini yang umurnya 30 ke atas? Ada? Yang 30 pun boleh jugalah. 30 dan ke atas. Saya 50. Ngaku muda lah tu. Tak apa. Okay. Sebab umur 30 tahun ke atas ni adalah bagi saya umur yang sedang cantik-cantiknya, handsome-handsomenya. Tak percaya? Betul. Perasan tak umur ke 30 dan 30 ini, kan, kita dah mula fokus. Okay, kita dah mula fokus. Dan yang kedua adalah mula buat duit. Betul? Nampak tak? Ni adalah tahun kita mula buat duit. 21 sampai 30 memang buat duit. Tapi duitnya tu tak merasa. Faham maksud saya? Maksudnya kita tak tahu duit tu ke mana. Sebab masa tu banyak benda yang kita nak beli. Kan? Sebab kita tak ada LV, kita pergi BLV. Kita tak ada kereta, kita pergi beli kereta. Kita tak ada itu, kita seronok tengah membeli. Sebab duit masuk besar, keluar juga besar. Tapi masa umur 30-35, kita kan dah merasa semua-semua sebelum tu. So bila kita dah merasa, kita dah tak rasa nak membeli lagi dah. So otak kita tu dah lebih fokus kepada investment, unit trust, takaful. Maksudnya persediaan untuk akhir nantilah. Betul? So ini adalah fasa 30 dan 35. Fasa 30 dan 35. Dan umur 35 dan sampai ke 40,
and you are on the top of the world. On the top of the world. Ni adalah fasa kita paling atas. Faham tak maksud saya? Siapa-siapa yang sekarang umur 35 sampai 40, ini adalah fasa you paling dikenali, paling ramai follower, bisnes sudah semua menjadi. Ini fasa 35 sampai 40 lah. Kan maksudnya semua benda yang you buat tengah menjadi. Duit pun ada, nak buat itu boleh, nak buat bisnes boleh, pencen dah 35-40 pencen benda. Tapi masa ni adalah fasa kita mula buat duit. Duit yang mula kita dah hustle 30 sampai 35 tu, 35 sampai 40 ni kita sedang enjoy. Dan kita sedang enjoy. Faham So tapi hati-hati. Dia ada hati-hati. Ingat, helang diuji pada umur ke-40. Dan helang diuji pada umur yang ke-40. Dan manusia pun akan diuji pada umur ke-40. Dan 40 ni banyak rahsia dia. 40 ni banyak rahsia. Kan, ada orang cakap, life begin after 40. Dan kalau nak baik lepas 40, baiklah sebelum 40. Betul tak? Sebab tu, jaga-jagalah 40 tahun, angka 40 ni lah. Kan, kita ada kambing 40 hari. Dan kalau kita nak berubah pun, kita kena ada konsisten selama 40 hari. So itu sebenarnya rahsia 40. Dan kita pun akan diuji dengan Allah SWT dengan ujian yang dahsyat pada kita umur ke-40. Saya tak tahu ujiannya apa. Kan, saya tak tahu ujiannya apa. Tapi just be careful lah dan bersedialah. Sebab tu kalau kita nak start bantu orang berubah, bantulah sebelum 40. Lepas 40 tu kalau kita nak bantu, bukannya orang tu tak nak buat ataupun orang tu tak nak ikut, cuma dia lebih kepada macam kau siapa? Faham tak? Aku ni dah setengah abad tau aku hidup atas muka bumi ni. Bukanlah kita kata kita tak nak tolong orang, cuma dia dah agak susah untuk ditolong sebenarnya. Sebab tu start awal supaya 40 tahun itu kalau you nak baik selepas 40, baiklah sebelum 40. Faham So masa ini you akan diuji dengan sedahsyat-dahsyatnya. Dan hanya meninggalkan 3 je perkara. Ini untuk manusia lah. Tapi nanti kita akan balik kepada helang. Okay, so manusia ni akan diuji sedahsyat-dahsyatnya. Yang di mana semua tak ada. Tapi yang tinggal apa? Yang pertama, ilmu yang bermanfaat. Okay, ilmu yang bermanfaat. Itu yang pertama. Sebab tu jangan pernah berhenti belajar. Okay. Yang kedua adalah kawan-kawan. Ataupun kalau dalam bahasa bisnes ni adalah networking. Pernah dengar tak perkataan ataupun sentence yang bercerita tentang your network is your net worth? Pernah dengar? Your network is your net worth. Net worth tahu? Net worth maksudnya awak punya nilai. So itulah sebenarnya maksud networking. So dengan siapa awak bernetworking, dengan siapa awak berkawan, itulah net worth awak. Faham? Sebab tu macam mana nak pastikan kita ni ada network yang padu-padu, yang bagus-bagus, yang dahsyat-dahsyat. Tolonglah jaga nama baik. Sebab masa ni pasal umur kat 40, duit tak ada tau. Kita duit tak ada, semua tak ada. So apa yang tinggal? 3 perkara ni je lah. So, kalau kita nak bisnes balik dengan orang, kita nak buat comeback balik dengan orang, kan? Kalau kita ada ilmu, orang stay tak? Orang kan stay. Kan? So, kalau kita ada networking, dia tahu kita boleh buat kerja, dia percaya kat kita, nama baik kita pun ada, orang boleh lah nak supply, nak bagi bisnes kat kita, tak ada masalah. Faham Boleh? Alright. So insya-Allah itulah sebenarnya roadmap kita lah. Dan lepas 40 ni everything dah going be easy dan lebih kepada kita sedang betul-betul nak mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu Taala. Padahal dari awal pun memang dah dekat dah. Cuma kita jaga daripada sinilah. Okay, faham Boleh?
So nanti akhir penutup hidup kita will be 63-64. Ikut Nabi Muhammad SAW 63-64 kita dah hampir dah settle dah. Itu je lah. Kan kalau lebih 63-64 itu lebih kepada bonus. Masa kita untuk kita betul-betul duit dah ada. Kan cuma kita dah tak ada masa, kita tak ada kudrat lagi. So waktu tu adalah kita membantu dan membina anak-anak muda pula, generasi baru pula untuk melangsungkan ataupun melanjutkan balik apa yang kita dah start. Faham tak ni? So itulah roadmap. Inilah roadmap hidup kita. Dan kebanyakan, macam mana saya boleh dapat roadmap ini adalah based on pengalaman dan saya dengar cerita mentor-mentor dan cikgu-cikgu saya. Kalau semua perasan lah kan, CEO yang dahsyat-dahsyat, memang dia orang akan cerita benda yang sama. Kan, kalau siapa yang kenal CEO, kan, saya pernah bersama dengan Coach Nok Lokmal. Dia antara CEO untuk Johor Corporation lah. So dia bercerita, dia lah ajar saya roadmap ni. Kan? So ikutlah tahun dan umur masing-masing dan itu sepatutnya fasa awak buat apa. Sebab kalau siapa yang kat sini yang bawah 30 tapi masih tak jumpa lagi nak fokus apa, it's okay. Sebab itu memang fasa awak macam tu. Tapi awak kena cepat-cepat clearkan mindset awak. Apa yang awak percaya tu. Supaya apa? Umur 30 dan 35, awak dah kena dan wajib fokus. Fokus tu maksudnya apa? Siapa-siapa boleh tak share dengan saya? Apakah maksud fokus? Okay, apa maksud fokus? Apa nak share dengan saya? Apakah maksud fokus? Clear dengan apa yang kita mahu. Boleh jadi? Terima kasih. Sungguh-sungguh buat satu benda je. Terima kasih Farah. Follow one course until success. Dah tak lompat-lompat bisnes. Buat sampai jadi. Beri tumpuan. Lagi? Dah set hala tuju. Okay, kalau tanya saya lah kan. Fokus ni maksudnya apa? Fokus ni dia ada rasa yang pertama, productivity. Ada productivity. So kalau awak fokus, tapi kalau tak ada productivity, buat apa? Faham tak maksud saya? Kan maksudnya awak fokus satu benda. Tapi tak ada productivity, maksudnya tak ada benda yang terjadi. Tak guna lah. So itu bukan fokus. Itu acah-acah busy. Kan kononnya kita letak tepilah segala-galanya, kita nak fokus satu benda ni, tapi benda itu tidak memberikan apa-apa result pada diri kita. Itu sia-sia tu Roban. Pernah tak kita terjadi macam ni? Kan? Faham Dan yang kedua adalah fulfillment. Ciri-ciri kita bila kita betul-betul fokus ataupun kita betul dah ready nak fokus, dia kena ada dua benda ni. Productivity dan fulfillment. Faham tak maksud fulfillment ni apa? Tuan-tuan faham tak maksud fulfillment ni apa? Fokus tempat tertentu atau tempat bersinarkan cahaya dalam satu titik permulaan. Wow, itu definisi. Kan, kepuasan, betul. Kepuasan, rasa bahagia, kepuasan, rasa bahagia, seronok, kena ada. So kalau you kata you nak fokus, kita kena ada productivity satu dan fulfillment. Dapat tak? Faham tak? Dan apabila you fokus, insyaAllah lah productivity naik dan happy baru naik. Tapi kalau you fokus, and you nak fokus kat situ, productivity naik tapi you tak happy, apa jadi? And productivity ada hasil tapi you tak seronok, apa jadi? And you akan pandai pun Azhar, tak konsisten, burn out. You akan mengheret kaki you untuk buat benda yang you tak suka buat. Memang you boleh buat tapi you tak suka buat. So apa jadi? Penat lah. Lalas berhenti tengah jalan. Faham tak? So cuba bayangkan satu lagi situasi yang di mana awak fokus, seronok, tapi tak ada productivity. Kan? Tak ada productivity, maksudnya tak ada hasil. Apa jadi? Apa jadi? Sia-sia.
Terima kasih. Kita buang masa. Kan kita cepat down, kita senang distract. Sebab apa? Sebab walaupun aku suka buat, tapi orang lagi lebih kaya. Orang lain lebih kaya. Orang lain beli kereta dulu. Orang beli bag dulu. Kenapa? Kepada kita buat sama-sama. Betul tak? So sebab tu benda dua-dua ini kena ada. So faham tak ni? Boleh? Cuba komen sikit di bahagian chat. Anda faham? Dan kalau dalam Telegram pun tolong komen chat juga. Ada 28 orang sebenarnya. So belajar sesuatu tak? Kan daripada roadmap umur 0 sampai 40. Dan apakah maksud sebenar-benarnya itu fokus? Sebenarnya dari fokus itu sebenarnya ramai yang akan terciduk di mana berkait rapat dengan time management. Kan? So kita kat sini mungkin ada kerja hakiki. So bila ada kerja hakiki ni kita rasa macam nak berbisnes lah apalah. So itu yang menyebabkan kita punya kerja hakiki kita tu boleh menyebabkan satu menjadi alasan untuk kita tidak all out. So boleh jelaskan lagi tentang productivity. Okay, so productivity ni maksudnya apa? Okay, so jom. Bila dah ada productivity fulfillment, kita akan autofocus dan buat sungguh-sungguh. Setuju? So kali ni jom kita tengok productivity. Okay, kita tengok dalam productivity. Okay, so biasanya saya akan buat graf dia macam ni. Dah cuba buat graf macam ni? Okay. So kat sini adalah kita punya rasa fulfillment. Okay, so kat sini will be kita punya tingkat fokus. Okay, so maksudnya makin tinggi fokus tersebut memerlukan fokus kita tu lebih banyak lah. Faham Boleh? Okay, cuba buat graf ni dulu. Lepas tu kita buat kuadran. Kalau cerita pasal kuadran ni teringat saya Robert T. Kiyosaki. Kan? Bercerita tentang self-employed. Lepas tu kita ada business owner. Lepas tu kita apa lagi kita bekerja, self-employed, business owner, investor. Betul tak? Kan? ESBI kan? Kan? E apa? Employee, employed, self-employed, business owner dengan investor. Betul lah. Kan? Cuma kali ni kita nak berkait rapat dengan cerita productivity. Kan? Macam mana kita nak time management kita. Okay? So tuan-tuan, dah ready ke? Dah ready? Semua tengah fokus minta maaf lah, sorry ganggu. Okay, so siapa yang nak masuk dalam Zoom, link masih ada So insyaAllah masuk je dalam Zoom supaya lebih jelas dan boleh tanya soalan. Okay, dah. Okay, so start yang pertama, kalau kita tengok yang kat bahagian sini, so kat sini adalah fulfillment rendah. Productivity tu macam kita lukis plan graf kenaikan pangkat fokus kita ke pangkat fokus kita ke fulfillment cancer. Betul? Betul. Nanti saya akan share. Okay, terima kasih saya Tuan Mahira. Semua lukis graf, faham? Okay, so kat sini kalau kita tengok kat kuadran yang pertama ini, di mana fulfillmentnya rendah dan fokus kita rendah. Maksudnya fokus rendah itu dia tidak memerlukan fokus yang tinggi. Contoh apa? Kita buat benda yang kita tak suka buat. Ada tak kat sini? Contohlah kan, kita sebenarnya adalah orang yang suka jumpa orang ataupun kita adalah orang yang suka bersosial keluar rumah. Tiba-tiba kena duduk kat rumah PKP kemarin. Kan? Seronok tak duduk rumah? Tak seronok. Kan? Duduk rumah kena ada fokus tinggi tak? Tak. So apa nak kena buat? Elak kan? Tapi itu sebab PKP tak boleh buat apalah. Kan? Tapi apa yang kita buat adalah kita buat live, kita buat konten. So maksudnya fokus kita tu daripada tak buat apa-apa kat rumah, kita cari kerja untuk buat kerja kat rumah. Betul tak? Kita pergi kemas rumah. So nampak tak kat sini? Maksud tu kadang-kadang dalam kuadran-kuadran yang ada ini, kan dia mungkin ada orang contohlah macam saya, mungkin lipat baju antara benda yang paling buat saya tak seronok. Dan saya tak suka pun fokus kat lipat baju. So kalau boleh saya elakkan lah. Tapi saya kena counter balik dengan benda lain. Kan? Takkanlah pasal lipat baju saya tak suka. Tapi kita kena tolong wife kita. Faham
buat sebab leader suruh, bukan sebab diri nak. Itu pun boleh jadi tak capai fulfillment kan sir? Okay, sabar. Itu beza Aini Rusli. Itu beza. Kadang-kadang fokus yang kita kena buat tu, benda yang kita kena buat tu antara kena buat ataupun ada pilihan. Faham Faham? So ini lebih kepada benda-benda yang kita masih ada pilihan untuk tidak buat. Masih ada pilihan untuk tidak buat. So kalau tak seronok dan memerlukan fokus yang rendah, ya elakkanlah. Dan kita suruhlah orang lain buat ke senang. Kita tak payah buat, tak payah buang masa kat situ. Faham? Boleh? So ini benda yang pertama. Okay, benda yang kedua. Ni kuadran yang kedua. Kita punya fulfillment itu rendah. Okay, fulfillment tu rendah. Kan kat sini kan fulfillment kan? Dan fulfillment kita rendah. Tapi memerlukan fokus yang tinggi. Ini mungkin soalan Aini Rusli. Kan, dia contoh marketing. Marketing kena buat. Tapi kita tak seronok. Mungkin disebabkan cara marketing itu tidak kena dengan cara kita. So fokus kena tinggi kat situ. Sebab apa? Kena buat copywriting, kena buat macam-macam lah. Maksudnya kena buat research. So fokus, ambil masa kat situ. Tapi kita tak seronok. Okay, kita tak seronok. So apa nak kena buat? Kita kena manage. Okay, kita kena manage. Sebab tu kalau contohlah kita kerja tu, sekarang ni mungkin ada orang yang sedang tak seronok kerja. Kan, bukannya lah saya kata suruh berhenti, tak. Cuma mungkin ada yang sedang tak seronok kerja sampai satu tahap mengheret kakinya pergi kerja. Kan? So you manage kerja tu 9 sampai 5 je lah. So apa nak kena buat 9 sampai 5 tu, pastikan kerja-kerja anda tu selesai dalam waktu yang diberikan 9 sampai 5. Jangan bawa sampai ke rumah. So fokus lah waktu kerja je lah. So kat rumah tu tak payah fokus kerja. Tapi masalahnya sekarang ni adalah kenapa terpaksa ganggu waktu rumah, waktu kat rumah, waktu balik. Sebab kerjanya tidak selesai. Faham tak maksud saya? Faham tak maksud saya? Kerja kita tidak selesai. Sebab tu kena terpaksa pinjam waktu malam. Weekdays kerja kita tak selesai. Sebab tu kena pinjam waktu weekend. So tu salah siapa? Cuba komen. Tu salah siapa? Salah diri kita. Bukan salah orang. So kita tak boleh nak salahkan orang. Faham So kalau memang kita tak suka kerja kita, tapi kena buat sebab itu adalah periuk nasib kita, manage. Okay? Faham? Right. So kita pergi yang kedua. Yang ketiga. So kat sini fulfillment tinggi. Okay, fulfillment tinggi. Rasa seronok tu tinggi. Tapi tidak memerlukan fokus yang tinggi. Contoh apa? Mungkin kita pergi tengok Korea. Jalan-jalan, ambil angin, kan, bercuti. So best tak fulfillment? Seronok lah. Kan, kita cuci mata, pergi mall, shopping, main Shopee, Lazada malam ni kan. Apa payday sale, betul tak? So benda tu fulfillmentnya sangat tinggi. Fokus tinggi tak? Fokus tak setinggi kena buat kerja. Just macam scroll je. So apa nak kena buat waktu ni? Apa nak kena untuk waktu ni? Kita kena limitkan. Okay, kita kena limitkan. Jangan terbawa suasana. Memang saya kata kena benda semua yang kita buat tu kena rasa seronok, rasa best. Tapi kena limitkan. Sebab apa? Bila fokus rendah, fulfillment itu tinggi, benda tu hanya bersifat sementara. Bersifat sementara. So adakah benda tu menyumbang besar dalam bisnes kita? Tak juga kan? So fulfillment dan fokus rendah ni lebih kepada untuk diri sendiri, bukan untuk bisnes. Sebab tu bila untuk bisnes ni banyak benda yang kena fikir. Postage lah, marketing lah. So tak mungkin lah fokus kita rendah. Bukannya bisnes ni mana ada pernah senang. Betul tak? Bisnes tak pernah senang. Dari dulu sampai sekarang kita tahu bisnes itu susah. Tapi awak ngada-ngada juga, join juga. Apa suruh? Tak ada sebab suruh. Tapi kita yang nak.
Faham Boleh? So yang terakhir adalah yang di mana kita ni, inilah sweet spot kita lah. Kita punya best condition kita, tak kisahlah apa pun yang kita buat, kita nak fulfillment kita tinggi. Dan kita pun boleh fokus lama kat situ. So kat sini nak kena buat apa? Stay fokus lah. Stay fokus kat sini. Contohlah macam saya kan, saya ingat lagi waktu saya buat e-book yang 3 e-book tu yang harga RM99 kan, masa tu PKP yang pertama. Saya daripada dulu lagi, dah bertahun-tahun saya nak buat buku. Betul saya cakap? Kan, tapi sebab tak ada fokus ataupun tak start, tak mula lagi. So bila masuk PKP, memang masa tu semua orang kena duduk rumah, memang tak bukan macam sekarang lah, memang tak boleh buat apa-apa. Saya tulis lah. Saya tulis. Tapi once saya dah tulis, saya seronok daripada pagi sampai ke petang. Menghadap. Menulis je. Sampai ke petang. Sebab idea, bila kita fokus kan, bila kita seronok, kita fokus, idea tu datang, nak buat ini, nak buat itu, nak buat ini, nak buat itu. Itu beza dia. Kan? Bro Safwan pun ada hari ni. Terima kasih Bro Safwan. Bro Safwan beli e-book saya sebelum dia kenal saya. Beli e-book saya tu sebelum dia kenal saya lagi. Padahal boleh je saya nak bagi. So biasanya kalau saya ingat lagi first time saya baru nak up kat TikTok kan. Masa tu saya jumpa lah orang-orang yang maksudnya lebih famous lah daripada saya kan. Macam Dina, Kemal, Haikal. Tapi Bro Safwan saya tak jumpa masa tu. Mungkin kita tak satu frekuensi. Kan? So orang-orang ni memang, yelah mungkin satu pun follower saya pun tak ramai dan saya follow orang pun tak ramai. Kan? So daripada situlah saya bagi Dina, saya bagi tu, saya minta review. Dan Alhamdulillah orang yang tak kenal saya sanggup review dan saya pun macam wow. Dan daripada situlah kita punya networking, kenalan itu sampailah sekarang. So sekarang ni orang-orang yang saya bagi e-book minta review, minta tolong saya untuk saya minta tolong dapatkan feedback ni, hari ni semua dah, kebanyakannya semua dah dahsyat-dahsyat dah. So tahniah dan terima kasih sebab sudi untuk terima e-book saya dulu-dulu dan semoga menjadikan asbab kan anda semua pun insya-Allah lah kan boleh berjaya sampai bila-bila. Sebab tu kenapa saya start untuk menulis buku ni sekarang kan tahun 2021 dah nak masuk tahun 2022. Buku itu sebenarnya adalah kita punya business card. Faham tak maksud dia? So buku itu adalah business card kita. So contohlah kan, kita tak, business card kecil je kalau nak bagi pun kan. Ni kita bagi buku. So dalam buku tu orang boleh kenal kita luar dalam dengan cara penulisan kita, dengan penggunaan bahasa kita. So kalau kita tak ada buku lagi dan tak mampu nak tulis buku lagi, so rasa-rasa kat mana kita nak jadikan kita punya ilmu ke, konten kita ke menjadi business card kita tu? Kat mana? Rasa-rasa kat mana? Kat mana kita nak letakkan kepakaran kita? Kat mana kita nak letak kita punya hebat kita kat mana? Kan? Betul tak? So kita akan mula start menggunakan social media. Dan paling business card yang paling bagus adalah video. Dan kalau tak percaya, nanti follow Bro Safwan. Bro Safwan ni antara orang-orang pencetus video-video ataupun editing-editing yang menarik dan viral. Disebabkan editing dia tu dahsyat-dahsyat, walaupun mungkin tak, followernya pun mungkin tak sampai beratus-ratus ribu, tapi dia dah dijemput ramai dan disponsor banyak company-company untuk buat video, gunakan cara dia kan untuk buat review. Dahsyat tak dahsyat? So sebenarnya itu je yang diperlukan. Dia tak adalah sampai kita ni kena famous baru orang cari kita, tak. Kan? Konten kita bagus, orang suka, orang okey je. Kualiti video kita cantik, kita ada dia punya unik, kita berbanding orang lain, orang akan cari kita. Faham Belum ada kekuatan nak buat video. Boleh, so don't worry. Nanti kita akan share apa nak kena buat. Faham
Okay, so far bercerita tentang fokus dan macam mana fokus itu membantu dalam produktiviti. Belajar sesuatu tak? Faham tak kenapa sekarang ni kita kena fokus? Boleh? Faham Alhamdulillah, good. So itu yang kita nak. So tolong screenshot dulu, tolong catat dulu. Kalau dah catat, dah screenshot, tolong komen dan kita akan masuk part yang seterusnya lah, insya-Allah. Thank you. Yang atas dulu yang atas. Boleh. Ini roadmap. Yang cerita helang. Cerita helang pun saya tak touch lagi kan. Banyak sangat. Bukan apa tau. Sebab malam ni sesi unlearn kan. So sesi unlearn ni saya nak you betul-betul faham. And dulu dok awak cerita tentang fokus. Tapi kalau fokus itu hanya sekadar fokus tapi tidak memberikan productivity, tak memberikan awak ni bahagia, buat apa? Faham tak maksud saya? So lepas ni fokuslah benda yang betul. Fokus benda yang betul lah yang kita perlu buat sebenarnya. InsyaAllah. Okay, boleh Alright. So bila kita dah bercerita tentang, kita nak balik kepada cerita burung helang boleh ke? Kita nak balik kepada kisah burung helang kita ni. Kisah burung helang. Okay. So apakah 3 ujian besar burung helang ni hadapi? Apakah 3 ujian besar burung helang ni hadapi? Boleh bantu tak? Yang pertama, bulu lebat. Pertama, bulu lebat. So kalau bulu lebat apa jadi? Tak boleh terbang. Tak boleh terbang. Tak boleh terbang seimbang. Dia malah tak boleh terbang sebenarnya. Kalau tak boleh terbang seimbang tu masih boleh terbang kan? Tapi sekarang dia tak boleh terbang. AKA gendut sangat lah. Kan? Dia dah terima hakikat. Dia dah agak cute. Helang tu dah cute. Okay, so bulu lebat. Yang kedua, kukunya. Kuku panjang. Kalau manusia setiap Jumaat kan boleh potong kuku, betul tak? Tapi kalau helang ni dia punya kuku panjang tu sampai melengkung. Kan? Makin melengkung. So melengkung tu tak lewat apa. Dia tak boleh nak tangkap mangsa. So kalau tak boleh tangkap mangsa, macam mana nak makan? Betul tak? Kan? Dan yang ketiga adalah apa yang terjadi? Paruh. Paruhnya melengkung. So maksudnya dah lama tak asah lah. So bila paruh yang melengkung, dia tak boleh nak makan. Tuan-tuan, nak tanyalah. Dan kalau 3 perkara ni terjadi dalam atau pada seekor burung helang dan dia decide tak nak berubah ataupun tak nak buat apa-apa, tak kisahlah. Kan aku pun dah 40 tahun kot. Cukup lah 40 tahun ni. What happen? Agak-agak. Dia akan mati. Kan? Betul tak? Kalau dia rasa macam dia stay, kan, dia ego, dia degil, dia akan matilah. Dan bukannya kita nak doakan dia mati, tidak. Kan? Tapi memang kalau dah tak boleh terbang, so bila tak boleh terbang tak boleh nak memburu, kalau memburu pun tak boleh nak tangkap, kalau boleh tangkap pun tak boleh nak makan. Tak boleh buat apa lah. Kan? So dia akan mati. Kan? So ada tak burung helang yang mati? Ada, tuan-tuan. Ada, tapi tak banyak lah. Tak banyak, ada. Tapi kalau dia kata, aku tak boleh stay macam ni. Aku tak boleh biarkan aku dalam keadaan down lama-lama. So kita anggaplah ujian burung helang ni adalah fasa kita sedang down. Kan? Dan ramai mungkin 246 orang, 247 orang yang ada hari ni, mungkin 2 bulan, Oktober dan November sale-nya agak rendah, betul? Kan? Agak rendah, betul? Setuju tak dengan saya? Rendah kan? Aku je lah. Ramai pula yang setuju. Saya ingat tak setuju dengan saya. Sir, saya maintain kot. Hello. Tapi ramai yang memang kalau tanya saya,
agak rendah lah. Kan satu, kita faham bila dah buka dah boleh berjalan macam biasa, so fokus orang ataupun fokus prospek kita tu lebih kepada bercuti. Dan bukan prospek je nak bercuti, saya pun nak bercuti juga. Betul Sarufan, saya pun nak bercuti juga. Saya pun nak pergi berjalan, serius saya cakap. Kan, so saya tak apalah, nantilah produk-produk ke apa ke, so nanti dululah. Kan, so kita pun nak bercuti, nak tengok hilal, nak makan siakap, kan, nak naik broga, nak hiking, nak menyelam, nak pergi Sunway Lagoon. By the way, tuan-tuan, Sunway Lagoon dah tak ada ombak. So Sunway Lagoon tanpa ombak, apa guna Sunway Lagoon tersebut? Tapi macam itulah. Kan, rancak sangat tu itulah, terlalu rancak sangat kan, sampai lupa disebabkan satu sesi dah tak ada ombak lagi dah. Sumi je kat Sunway, betul. Dah tak ada ombak. Dia tak bagi dah ada ombak. So Sunway tanpa ombak, dia seperti Sunway tanpa sun. Dia macam hanya ada way je. Gitulah. Kan, faham So insyaAllah. So kita tahu ataupun antara kita sedar atau tidak, environment berubah. Environment berubah. So kalau kita masih degil tak nak ikut dan follow environment, kita akan ketinggalan lah. Kan, Sunway tanpa sun macam highway tapi tak ada high. Boleh ikut Bro Safwan, insyaAllah lah. So dia lebih kurang gitu lah, tapi tak gitu pun. Tapi macam gitu lah. Faham okay. Ada ke orang-orang Terengganu kat sini? So saya minta maaf lah kalau pelat dia tu macam pelat Terengganu celup. Minta maaf dia nak buat tapi dok jadi. InsyaAllah. So bila kita tak nak mati seperti burung helang, kita kena start berubah. Kita kena berubah. Perempuan nak tanya, berubah ni senang tak? Senang ke nak berubah? Senang ke nak berubah? Susah kan? Betul tak? Tak senang ataupun tak apa tu, susah. Ambil masa, betul. Dia mungkin ada orang senang berubah, cuma ambil masa, kan? So dia ada beberapa cara lah macam mana kita nak start mula berubah. So nak tak belajar ataupun tahu formula dia nak berubah ni macam mana. Sebab nak berubah tu memang tak senang, ambil masa, susah, betul tak? No pain, no gain. Betul. Evangeline Pang. So step yang pertama, jom kita belajar daripada seekor burung helang. Kalau nak berubah, kalau kita tengok helang tadi, step yang pertama dia buat apa? Dia tahu ni, dia makin comel, makin gendut. Kan? Dia dah mula lapar, tapi tak boleh nak makan. Kan? So dia kata aku kena start berubah ni. Aku tak boleh stay macam ni. Sebab dulu aku handsome kot. Aku ada six pack kot. Kan? Perut tak macam ni kot. Kan? Takkan sekarang jadi macam ni. So apa nak kena buat? Doktor dia kata dia pindah ke tempat baru. Betul. So step yang pertama adalah jika kita nak hijrah, jika kita nak berubah, step pertama kena hijrah. Dia tidak boleh tidak. Macam kita jugalah. Kenapa bila kita nak masuk akhir tahun ke, nak buat strategic planning ke, kan strategic planning kan, kita akan pergi buat kat hotel. Kan, kenapa tak buat kat office je? Kenapa tak, bila meeting office lawa kot, tapi kenapa pergi ke hotel, pergi Langkawi, sambil-sambil buat team building, buat team boarding, kenapa? Sebab kita kena hijrah. Sebab nak berubah ni dia kena, memang step pertama kena hijrah. So hijrah tu ada dua. Hijrah itu perjuangan. Betul. Nanti ada yang sambung pula kan. Hijrah itu perjuangan. So step pertama, perjuangan apa yang kita kena lalui adalah hijrah environment. Hijrah environment. So apa maksud hijrah environment? Hijrah membentuk perpaduan. Alah, janganlah buat saya nyanyi. Nanti 244 orang, tinggal 44 orang je. Astagfirullahalazim kan. Dah. Sudah mula nyanyi tu, kelas dah habis dah. Bubar. Jangan.
Macam saya kerja daripada rumah macam mana nak hijrah. Kerja daripada rumah macam mana nak hijrah. Ni nak cerita lah ni. Kan? Ini nak cerita ni. Start dengan environment dulu. Ubah kawan-kawan kan belum lagi. Ni environment. And environment tu maksudnya apa? Benda sekeliling you. So contoh, siapa-siapa yang buat kerja daripada rumah, kalau nak tukar rumah tak boleh kan? Kan nak tukar rumah mungkin agak mahal, terlalu mahal. So apa yang kita tukar? Tukarlah susunan meja atas meja tu. Kan kita tukar ataupun ubah susunan meja. Makeover meja. Sekarang kan meja kita tu pandang mana? Meja kita pandang mana? Pandang dinding. Patutlah. Kan muka awak dengan dia tu lebih kurang je. So kali ni cuba angkat meja tu, letak, pandanglah. Pandanglah keluar ke, kalau boleh lah kan, siapa-siapa yang nak buat sale, please jangan pandang dinding, jangan. Sebab dinding tak boleh nak melayan emosi awak. So bila awak stres, pandang dinding tak buat apa-apa, dinding tak respon, awak makin stres. Nanti tak fokus pula. Jangan awak letak meja awak tu pandang TV. Jangan. Jangan. Maksudnya, ingat untuk buat sale ni sebenarnya, kalau tanya saya lah, untuk buat sale, kita sebenarnya tak boleh duduk pun. Yang kita kena berjalan, kena bergerak. Sebab kalau tanya saya lah kan, rezeki tu sifatnya bergerak. Okay, rezeki tu sifatnya bergerak. So contohlah, hidup kita ni pun kena sentiasa bergerak. Rezeki tengah bergerak kan, daripada duit tu sentiasa bergerak. Bergerak. So kalau duit tu senyap je, dia takkan jadi apa-apa. Dia kena di rolling, baru dia akan jadi makin banyak. Sama juga dalam badan kita ni tuan-tuan. Kan, darah dalam badan kita ni kena sentiasa bergerak. Kalau tak bergerak, mati tak? Mati. Sebab tu kalau nak buat sale, kita kena bergerak. Awak ingat, awak duduk rumah, kan, besarkan punggung, duit masuk. Kan, memang tak. Melainkan kalau awak duduk dan buat live tu lain lah. Mulut awak dah pompek, makan, duit masuk, dapat gift. Kan, janganlah. Actually kena do something. Okay, kena do something. So environment ni kita kena ubah. Okay. So startlah environment, tukarlah environment. Tambah diffuser ke, ataupun tambah bunga ke. Okay. Bunga-bunga dah yang layu tu, yang dah kering tu, buanglah, move on. Letak ikan. Kalau meja awak tu besar, bolehlah letaklah ikan ke. Kan, tapi bunga-bunga yang dah kering tu, buanglah. Okay, pi buang. Kalau boleh bunga hidup lah, kalau boleh. Kenapa bunga hidup? Sebab bunga hidup ni dia ada jangka masa. Bila kita ada jangka masa ni, bunga hidup ni kan ada jangka masa kan. So kita akan hargai betul-betul. So bunga hidup ni dia lebih kurang macam kita lah. Kalau tengah cantik, hargai tengah cantik. Nanti bila sampai satu nanti kita akan terima. Kita pun akan berkedut juga. Kan, one day kita akan berkedut juga. Kita akan ada fasa-fasa, kita akan break out juga. Kena ada. So hargailah ketika tengah cantik, tengah mantap tu. InsyaAllah. Ubah kedudukan perabot kat ruang tamu. Boleh? Betul? Highly recommend. Tapi tak perlulah kena tukar setiap hari tuan-tuan. Jangan tukar setiap hari. At least sebulan ataupun 2 bulan sekali pun kira okey dah. Okay, itu environment tempat kita bekerja. Okay, yang kedua. Ini yang Bro Safwan cerita tadi adalah circle. Okay, circle. So circle ni adalah kawan-kawan lah. Tuan-tuan nak tanya, kawan-kawan ni, kawan-kawan networking penting tak? Dan dalam konteks bisnes dalam konteks bisnes penting tak? Penting sangat. Semua seorang setuju? Memang sangat-sangat penting? Okay, so kenapa penting? Kalau you rasa penting, kenapa penting? Kan, kalau setuju dengan saya, rasa kawan itu penting, kenapa penting? Nak jaga energi, maksudnya, diorang lebih faham kita. Are you sure kawan awak lebih faham awak? Are you sure kawan awak tu faham awak sebab awak ada duit? Cuba bayangkan awak tengah tak ada duit.
Siapa kawan yang faham kita? Jahat mulut sampai hati. Terovan, dan selamat kembali ataupun selamat datang ke Malaysia. Okay, bukanlah saya nak katakan saya nak buruk-burukkan kawan, kan? Tetapi itu adalah hakikat yang kita kena bersedia dan kena menerima. Faham So sebenarnya kawan dan networking yang saya maksudkan ini adalah dia berkait rapat dengan income. Okay, dia berkait rapat dengan income kita. Okay, sekarang cuba tuliskan di bahagian chat, tak kisahlah awak kat Telegram ke, kat Zoom ke. Okay, so ingat tuan-tuan kita berbisnes ni, kita tidak menyandarkan pada positif positif ke, awak positif ke, awak happy ke, dia tidak direct influence terhadap bisnes awak, tak. Ya, awak memang akan buat kerja lebih bila awak positif, tetapi awak kena faham tak sehari-hari kita boleh positif. Bukan hari-hari kita boleh positif, tapi hari-hari kita kena capai target. So kalau awak nak hanya fokus kepada bisnes je ataupun kena positif baru ada income tinggi, bayangkan bulan 10 dan bulan 11 yang tengah sale tak ada ni. Positif tak? Tapi tetap kena ada benda nak kena bayar, betul tak? Tetap kena ada banyak benda yang kena settle, betul? So itu beza dia. So tak boleh lah kita nak katakan, bulan ni saya tak ada mood lah nak promote, tak apalah. Tapi saya nak 10 angka. Macam mana tu? How? So itu gunanya kawan-kawan. Okay, itu gunanya kawan-kawan dan networking. So sekarang ni kita nak kawan-kawan macam mana? Okay, so cuba senaraikan 5 kawan-kawan kita, 5 networking kita, kan? 5 kawan-kawan punya income. Okay? Lepas tu cari purata. So inilah income awak dalam masa 5 tahun. Itulah income awak dalam masa 5 tahun. So kira-kiralah sendiri. Bukanlah kita kata kita nak buang kawan kita, tak. Dia antara dua lah. Tak faham. Okay. Contoh, Mazlina. Kawan-kawan kita semua mungkin 3,000, 5,000, 7,000, kan? Adalah 10,000 seorang. Awak totalkan semua ni dan bagi 1, 2, 3, 4, 5. Bagi 5. Bagi 5. So itulah 5 tahun kemudian. Kawan-kawan saya semua suruh rumah. Saya belum cakap apa-apa lagi. Saya kata itulah income awak 5 tahun kemudian. So sekarang ni bila kita sedar, so awak nak ke income yang macam tu? Saya tanya. Saya kata bukannya tak elok Saya kata awak nak ke income macam tu? Tak nak kan? Awak mesti nak lebih, betul tak? So kalau awak tak nak income macam tu 5 tahun kemudian, awak kena upgrade circle awak. Kena upgrade circle awak. Sebab tu kalau boleh, it's not hanya sekadar positif. Orang yang income tinggi, positif, insya-Allah tak ada masalah. Kan, kalau positif je tapi tak ada hasil, tidak memberi awak satu penyelesaian ataupun tak membantu awak untuk jalan yang lebih baik, kan hanya boleh dengar sahaja dan nasihatkan kita, untuk apa? Memang adalah kawan-kawan macam tu, tapi insya-Allah lah kalau you cari kawan yang betul, ada. So kat sini you ada 2 pilihan. Antara you pandaikan kawan-kawan you untuk naikkan income dia, sebab apa? Sebab kita nak income kita besar, ataupun you kena upgrade circle you. 2 cara. Faham? And antara you kena upgrade, okay, yang 3,000 ni jadi 15 dalam masa 5 tahun. Okay, ni jadi 20 dalam masa 5 tahun. Ini jadi 20 dalam masa 5 tahun. Ini jadi 25 dalam 5 tahun. Yang ini pula jadi 100,000 dalam 5 tahun. You bantu dia naikkan income dia. Menjadi tanggungjawab you. Sebab apa? Sebab you yang tahu ilmu ni. Kawan tu tak tahu pun ilmu ni. Sebab tu, buat apa dia nak upgrade dia? Sebab dia tak sedar pun. Tapi sebab you tahu, sebab you dah belajar hari ni,
Dan you nak income you besar, you upgrade kawan-kawan you. Tapi daripada ramai-ramai yang kita minta upgrade, berapa yang setuju nak berubah? Berapa ramai yang betul-betul nak berubah? Mungkin tak ada. Kalau ada pun daripada 5 ni mungkin seorang je. Betul tak? Kan? Faham? So, kenapa kita naikkan dan bantu kawan-kawan kita naikkan? Kita akan rasa down. Kenapa bila kita naikkan dan bantu kawan-kawan kita naikkan, kita akan rasa down? Okay. Kenapa kita down? Kenapa kita down? Sebab satu adalah expectation. Okay. Expectation. Bila awak bantu kawan awak naik, awak harapkan apa? Kan, awak harapkan apa? Dia akan as simple as ucap terima kasih. Faham tak? You mengharapkan dia ucap terima kasih. Okay, dia nak ucap terima kasih. So, adakah kawan itu ucap terima kasih? No. Kenapa dia tak ucap terima kasih? Sebab dia manusia. Sebab dia manusia. Manusia ni sifatnya lemah. Hatinya berbolak-balik. Dan kenapa dia tak ucap terima kasih? Sebab dia terlupa nak ucap terima kasih. Dan mungkin cara ucap terima kasihnya berbeza seperti apa yang kita harapkan dia ucapkan terima kasih. Dan kita yang tak faham. Faham tak maksud saya? Kawan maksudnya ahli tim kita ke tak? Kawan adalah networking. Ahli tim lah. Kan? Tapi bagi saya kawan adalah networking. Dengan siapa kita berkawan? Kan? Kalau dengan ahli tim kita berkawan rapat dengan ahli tim, so itu adalah awak punya income. Itulah awak net worth awak. Sebab apa? Contoh kat social media tu, awak berkawan dengan ini. So insya-Allah kan orang akan, oh patutlah kawan dia macam ni, oh dia kenal ini, dia kenal ini, dia kenal ini. So no wonder lah. So orang akan judge daripada kawan dulu. So kalau contohlah sekarang ni, kan kita kawan, nak start berkawan, yang paling mudah adalah dengan anak tim kita. Kita berkawan dengan anak tim kita dulu. So dengan anak-anak tim kita tu yang bantu kita ada sale, ada duit lebih. So daripada situ tu kita boleh masuk circle baru. So nanti bila masuk circle baru tu pula, ada trik dia. So far sampai part ini peher tak? Faham tak ni? Saya ajar pelan-pelan hari ni. Saya harap anda semua daripada pukul 9 sampai pukul nak dekat pukul 10.30 ni belajar something. Okay. Alright, saya nampak chat tadi. Income buat duit ni macam seseorang nak bantu orang yang mudah down dalam bisnes kejayaannya dalam masa depan akan datang. Okay, faham. Bagi saya lah, kan, saya lebih pegang macam ni je. Income ni, okay, income ni sebenarnya adalah everything is start dengan diri kita. Dan kenapa kita belajar pasal benda ni? Contohlah, kalau kita berkawan dengan orang yang 3,000, secara tak sengaja, apa yang dia bercerita, apa yang dia kongsikan, cara dia berfikir, macam mana dia buat kerja, adalah level 3,000. Faham tak? So, macam mana kita nak tahu orang yang kerja 10,000 tu macam mana, orang yang buat kerja 15,000 tu macam mana, income 20,000 tu macam mana? Dan sebab kawan kita pun 3,000 dan dia nak ajar buat income 10,000 pun, dia bukan reti pun, income dia pun 3,000 je. Faham? So, antara kita yang bantu dia untuk naikkan income dia, ataupun kita pergi belajar dengan orang yang lebih pandai. Faham? Itu je, simple je. So saya buat macam ni supaya apa? Supaya awak sedar, kita bukannya nak buang kawan kita kena tambah baik kawan kita. Tapi bila kita sedar balik, aku nak tambah baik kawan aku pun bengong-bengong sengal juga. Faham tak? Kan aku pun bengong-bengong sengal juga. So macam mana aku nak tolong? Aku tak cukup ilmu. Nampak tak? Kesedaran tu ada. So bila you sedar, you pergi belajar tak? Belajarlah. Dia akan belajar. Sebab, kenapa? Sebab aku tak nak income aku 5,000, 3,000 juga. Kan? So, tugas you, tanggungjawab itu adalah memandaikan kawan-kawan you yang sekarang pun bengong-bengong sengal juga.
Yang di mana dia bengong-bengong sengal sebab awak pun bengong-bengong sengal. Tapi Alhamdulillah awak daripada bengong-bengong sengal tu dapat kesedaran, awak pergi belajar. Kan? So bila awak pergi belajar, baru tu lah dapat enlightenment. Faham so kenapa saya suka guna perkataan bengong-bengong sengal, BBS. So dia macam, dia nak katakan bodoh, dia tak bodoh. Cuma dia bengong lah. Kan? So dia asyik bengong, otak dia sengal. Kan? Kena urut sikit, baru dia jalan balik. So macam tu lah. Faham Boleh And kena cari circle baru untuk 2022. Okay, good. So nampak tak, semua orang baru faham kenapa kita kena masuk circle baru, cari circle baru, join circle baru. Nampak tak? Kalau sebelum ni kita rasa macam, alah aku ni tak pandai lah. And alah siapa nak terima aku. So nampak tak, ini maksudnya unlearn. Kita faham tentang circle, kita faham tentang fokus. Tapi kita tak tahu nak start macam mana. Sebab apa? Sebab encoded assumption you. And apa yang you percaya, apa yang you beli dalam kepala ni. Sebab aku ni baru bermula, siapa nak berkawan dengan aku? Dia bukan masalah awak baru bermula atau tidak. Sekarang soalannya adalah awak nak cari ke tidak ni? Boleh? So far semua okay? Ngam? Good. Alright, good. Terima kasih. Yang di Telegram ada 36 orang, okay ke? Kan? Selesa ke kat Telegram tu? So nanti tak apa, hari ni mungkin kat Telegram, besok masuklah Zoom, okay? InsyaAllah. Okay, so sekarang ni, bila kita nak cari circle? So kita tahu ni nak cari circle ni. Okay? Kita nak upgrade circle. And upgrade circle. So tak kisahlah circle kita nak upgrade ataupun kita nak masuk circle. So bila kita nak masuk circle, dia ada 3 tempat. Dia ada 3 kategori. Dan nanti tolong share dengan saya, awak nak kategori yang mana? Okay, awak nak kategori yang mana? Boleh Okay, so yang pertama, kita ada kategori yang top performer. Okay, kita ada kategori top performer. Ni dalam circle lah, kan? Circle business lah. Waktu yang kita kat sini yang ada yang average. And kita average but active. Kan average but active. Dan yang terakhir adalah beginner. Beginner maksudnya ni baru nak panas. Okay, boleh tak share dengan saya? Cuba komen nombor 1, nombor 2, nombor 3. Anda nak yang mana? Top performer, average but active dan yang ketiga will be beginner. Baru nak panas. Cepat. Pilih. Ni awak nak masuk circle tau. Nak masuk circle. So awak nak mana? Yang top performer ke, average but active ke, ataupun beginner baru nak panas? Yang dalam Telegram, okay. So semua orang nak jadi top performer. Okay, jom. So saya share sedikit. Kalau top performer ni dia banyak mengajar. Okay, top performer ni dia banyak mengajar. Okay. Kalau yang beginner ini banyak belajar. So kalau kita jadi top performer, kita kurang mengajar. Kita kurang belajar. Sebab apa? Orang akan cari kita. And orang akan tanya, Dr. Adri, nak ini macam mana, nak ini macam mana. So kita akan belajar, kita akan mengajar je. So kita tak sempat nak belajar. Okay, kalau kita beginner pula, maksudnya yang level rendah, kan, kita akan banyak belajar pula. So bila kita banyak belajar, kita belajar, tapi kita tak mengajar, kita ingat tak sampai bila? Kita tak akan ingat dan kita tak akan buat. Sebab tu yang terbaik adalah yang di tengah-tengah, average but active. Okay, so maksudnya kalau awak sekarang ni 10,000, awak masuk circle, mungkin 15,000 hingga 30,000, awak punya level tu 20k. So nanti
seiring jalan ataupun masa berjalan, kan you akan jadi yang top performer juga, betul tak? Kan you akan jadi top performer juga, betul tak? So bila you dah jadi top performer, maksudnya you dah jadi orang yang memang senior tinggi 30, maksudnya orang boleh cari, itu adalah wake up call ataupun notification yang di mana awak kena upgrade circle. And upgrade circle lagi. Itulah cara dia. So nanti bila dah upgrade circle, nak jadi yang mana? So sekarang ini mungkin yang 30k. So kat sini dah mula 100k. Tapi tetap you akan kena ambil yang di tengah-tengah juga. Try untuk jadi yang kat tengah-tengah juga. Jangan jadi yang terlalu beginner, paling rendah. Dan kalau boleh jangan dia yang jadi terlalu tinggi. Jadi yang kat tengah-tengah. So you boleh mengajar dan you boleh belajar. Itu adalah circle yang hot, sweet spot untuk semua orang. So nanti bila you dah buat 100k pula, okay, pergi naik pula 500,000. Tapi tetap di tengah-tengah 250k. So you akan belajar. So nanti you akan naik. Dan circle you akan banyak sangat. Itulah cara dia. Sebab kalau you masuk circle orang tapi jadi paling pandai, awak yang tak pandai. Faham tak? Kita yang duk pandai-pandai macam, aduh aku stres lah. Aku masuk circle ni aku nak belajar. Tapi kenapa asyik aku yang kena menjawab soalan? Penat lah. Itu masalah dia. Dan bukan masalah circle, masalah awak. Faham So itulah maksud dia dengan upgrade circle. So siapa yang kat sini suri rumah, tak ada salah pun kawan-kawan awak suri rumah. Tak ada salah pun. And awak yang kena cari circle-circle yang suri rumah yang mungkin income-nya lebih ada business. Kan? So insyaAllah lah, don't worry. Faham? Boleh? Alright. So dapat sesuatu daripada video ataupun daripada sharing yang tentang nak berubah ini. Okay, so step yang pertama, kita kena berubah. Dan berubah itu bermula dengan hijrah. Dan hijrah itu ada 2 part yang you kena jaga, yang you kena cakna, you kena aware. 1 environment dan 2 adalah circle. Okay. Okay, circle. So always pegang mindset ni. Okay, so macam mana nak upgrade income? Macam mana nak upgrade income? Kalau tanya saya, upgrade you punya ilmu, income you pun akan naik sebenarnya. Sebenarnya contohlah kan, ilmu kita sekarang ni, ilmu kita boleh pandai, kalau saya lah kan, macam mana kita nak upgrade income kita, cuba cari satu skill. Contohlah awak nak skill apa yang boleh bayar awak mahal. Contoh dalam satu hari, skill apa? Contohlah, kalau macam saya kan, saya ada skill yang di mana orang boleh bayar saya 10,000 dalam satu hari. Cukup lah, itu income saya 10,000. So itu cara kita upgrade ilmu you. So contohlah you ada skill untuk dapatkan orang bayar you 25,000 ataupun RM500. Itulah income awak. Skill awak itulah. Simple. Faham tak ni? Itu cara kita macam mana kita nak upgrade income. So contohlah kalau saya boleh share rahsia macam mana kalau you guys yang suka nak shopping ataupun berbelanja ni kan. So kalau rasa-rasa nak beli barang-barang yang mahal ataupun kena komitmen lah beli rumah ke ataupun nak pakai kereta yang menarik-menarik kan. Contohlah macam R35, paling-paling dia punya bulanan ni boleh lebih 3,500. So kalau awak nak maintain 3,500 tu, awak kena ada satu skill yang di mana awak boleh dapat satu klien bayar awak 3,500. Itu cara saya. Ada orang dikira 1/3 daripada income kan. So 3,500 kali 3 kan, itulah income yang awak boleh. Ataupun kita bahagi, contohlah GTR itu 300,000 bahagi 12, so income awak will be 25,000. So itu dari segi pembelanjaan lah kan. So cikgu finance ajar dia macam tu. So income kita setiap bulan ni kali 12, itulah maksimum harga kereta yang kita boleh beli. So kalau contohlah kita nak pakai kereta 500,000 bahagi 12, so income you will be 41,000 lah, 42,000. So macam mana kita nak upgrade income tu adalah kita upgrade lah apa yang kita nak. Itu salah satu cara. Faham So kita, apa yang kita nak tu makin besar, income kita kena ada besar, ilmu kita pun kena ada besar. Itu je. Okay?
Nak pakai kereta Audi boleh Amir. Kali je 12. Income sekarang kali 12, itulah maksimum harga kereta yang kita boleh pakai. For now. Tapi dalam masa 5 tahun kan kita akan upgrade kan. So insyaAllah lah. So income tu macam mana cara buatkan duit, macam mana dia buat duit tu sampai tahap berjuta-juta, boleh terangkan tak? Dia ada buat sesuatu kerja atau lain-lain? Income kalau tanya saya, orang-orang yang income-nya tu yang dahsyat-dahsyat, biasanya dia akan ada satu bisnes yang cash cow. Yang maksudnya duit banyak masuk, so daripada cash cow itu, barulah dia akan ada investment, dia akan basically orang-orang yang super kaya ni dia ada 5 ataupun 6 source of income. 5 ataupun 6 source of income. So mungkin dia ada investment, dia ada rumah sewa dia, kan. Lepas tu mungkin dia ada unit trust dia, lepas tu bisnes pun ada 2-3 bisnes yang dia buat. Ada bisnes harian, ada bisnes yang untungnya mingguan, ada bisnes yang untung bulanan, ada yang bisnes untungnya setahun. Setahun tu maksudnya dapat dividen, bulanan itu sewa, hari-hari tu macam jual retail, mingguan ini repeat order, ada agent. So itu sebenarnya dia tidak meletakkan satu sumber source of income itu hanya satu benda saja, tapi dia start dengan satu. Okay, dia start dengan satu, lepas tu dikembangkan. Macam diorang ambil dokumen ilmu marketing. Maksudnya apa tu Saizatul? Dan apakah maksudnya itu? Okay? Faham tak ni? Alright. So, bila kita tahu, ni saya akan cuba jawab lah apa yang Saizatul perlukan. Sebenarnya saya pun tak berapa nak tahu dia nak ke arah ke mana. Okay, so saya tak nak memandai-mandai lah. Okay, so ingat step pertama, environment, hijrah. Dan step yang kedua, apabila kita kata kita dah berubah ni, nak berubah ni, step yang kedua you kena faham. Perubahan itu menyakitkan. Okay, perubahan itu menyakitkan. Skill itu masih tak nampak lagi. Kalau tanya saya lah kan, skill yang boleh datangkan kita income itu, kalau kita tak nampak lagi, kita start lah dengan apa yang kita ada sekarang. Kita cuba je dulu apa yang ada sekarang ni, kita start dulu, dan daripada situ kita try untuk review balik. Okay? Alright, soalan daripada Nisa Jamil. Sir, maaf lari tajuk. Tak nak tanya pasal income, tapi saya nak tanya boleh ke saya nak ajar kemahiran yang saya ada dekat orang yang memerlukan bagi membantu ekonomi dia tanpa bayaran? Boleh. Boleh sangat. Boleh sangat. Tak ada masalah. Tapi kalau boleh Nisa, at least awak ambil sedikit bayaran untuk komitmen. Untuk komitmen. Mungkin awak dah ambilkan bayaran, awak ajar dan bayaran itu awak kembalikan balik selepas dia dah belajar habis, dan gunakan bayaran yang ada itu untuk dia start mula buat apa yang awak ajar. Sebab apa tahu, bayaran ni kita anggap sebagai komitmen. Kalau duit tak keluar, kan kadang-kadang orang tak serius. Ima kita nak ajar benda untuk bantu hidup dia kot. Tapi sebabkan komitmen tak ada, kesanggupan tak ada, takut-takutnya nanti awak akan berhenti setengah jalan. Faham maksud saya Nisha? So insyaAllah, don't worry. Kadang-kadang ada orang buat income ni, dia interview saya, lepas tu dia terangkan income ni macam dia orang kumpul-kumpul dokumen tentang marketing macam-macam. So dia macam-macam lah, satu income ni macam-macam. Yang penting income itu halal kan, dan mengikut syarat-syarat yang ada, insya-Allah. Okay? Faham Alright. So seterusnya kita nak bercerita tentang perubahan itu menyakitkan. So ingat perubahan itu menyakitkan. So kalau kita tengok helang, dia kena cabut bulu dia kena cabut kuku dia. So itu adalah fasa-fasa dia. Dan sama juga macam kita juga. Kalau kita nak cantik kan, kita kena jaga muka kita, kena spend masa kita kan. Kalau orang lain bersiap, mungkin kalau yang lelaki bersiap 5 minit 6 minit dah settle, tapi mungkin yang perempuan kena bangun 2-3 jam lebih awal. So itu adalah benda-benda yang menyakitkan, dan yang di mana kita kena lalui untuk dapatkan hasil yang kita nak. So sama juga dalam sales kan, sama juga dalam sale. So kalau kita tahu kita nak buat comeback ni, tak ramai tak nak buat comeback kat sini
And at least kita menggunakan bulan 12 ini sebagai fasa bulan untuk kita buat comeback balik, susun balik marketing kita, susun balik kita punya offer kita. So ramai ke nak buat comeback? Ramai kan? Betul tak? Semua orang nak buat comeback, betul tak kat sini kan? Okay, so sekarang ni, kan apabila kita bercerita tentang sales, kenapa sales ni boleh menyakitkan adalah dia bermula dengan target dulu. Okay, dia bermula dengan target. Okay, so target ni dia ada 3. Okay, so target yang pertama, kalau kita letak target yang paling kita nak capai. So ini maksudnya lebih kepada kita punya target, dream target kita. Faham tak? Walaupun kita rasa macam kita tak mampu ke, ataupun kita rasa kita ni tak pandai lagi ke, tapi you kena ada at least dream target kita ni. Kan? Capai ke tak capai ke tu lah tak cerita. Pandai ke tak pandai ke lah tak cerita. Contohlah, kalau saya tanya nak pakai kereta apa, awak kena ada satu kereta yang bukan hanya sekadar berdasarkan apa yang you ada sekarang ni, duit yang you ada baru you boleh fikir nak beli kereta apa, tapi sekarang luahkan je you nak kereta apa. So kalau nak Audi TT, so kita ambil lah Audi TT yang mungkin tahun 2018 ke, kan, 2018 yang dia punya dashboard semua dah digital. Kita ambil Audi TT RS, kan. So ambil yang high spec. So itu maksudnya dream target kita. Okay, dream target kita. Audi TT jangan ambil yang biasa, ambil yang RS spec, yang paling tinggi sekali, kan, full spec, full carbon. So kita ambil yang tu. Itu dalam target lah. So kalau dalam sales ini, contohlah kira kita tak pernah buat 10,000, kita target 10,000. And then kenapa kita target 10,000? Sebab 10,000 ini adalah satu angka yang di mana persediaan anda untuk bermula ada tim itu 10,000. Kan? So itu yang pertama. Faham So letak target bulanan kita tu ada 3 target. So step pertama, target yang paling kita nak capai untuk bulan tersebut. So contohlah kalau kat sini mungkin ada tim-tim yang living kan. So kita target kita nak capai ataupun nak naik pangkat, nak naik rank. Nak naik rank kita tu, okay, tu target kita. Walaupun kita rasa macam, oh my god, OGV sampai 10,000 OGV ataupun 500,000 OGV. Dengan tim sekarang pun dah mula goyang ataupun dah mula tak serius. So itu letak tepi. Kita letak berapa yang kita nak kena capai. Faham? Okay, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita punya realistic target kita. Okay, realistic target kita. So, masuk realistic target ni apa? Based on data. Okay, based on data. So, bulan lepas, you capai berapa? So, daripada situ you review balik dan you letak target based on data bulan lepas. Faham Dan kalau yang pertama ni tak ikut data. Ini ikut rasa-rasa you nak capai apa, you nak pakai apa. So realistic data target ni lebih kepada awak ada data awak yang bulan lepas, awak tahu performance awak bulan lepas, dan dari situ awak letak target awak. Faham tak ni? Okay. Dan yang terakhir adalah target wajib capai. Ini yang ketiga. Target wajib capai ini ada target yang macam mana? Target untuk survive. Target untuk hidup, tuan-tuan. Target untuk hidup. Target kita ada 3 dream target kita. Kita ada realistic target kita dan kita ada target survive kita. So target survive ni kena kira lah overhead hidup apa kita sehari-harian tu berapa. So sebulan tu kita kena ada 5,000 ke ada 10,000 ke untuk kita bayar-bayarkan. So at least apa jadi pun aku kena ada sekian ini. So dah itu yang memang wajib awak capai. Kena ada 3. Faham tak? Boleh? Okay, so tolong tulis dulu, tolong catat dulu. Kalau ada soalan tanya. So cuba ambil masa sekarang
Cuba masing-masing tuliskan and you guys nak apa dalam 3 target di sini untuk bulan Disember nanti. Okay, untuk bulan Disember nanti. Okay. Ambil masa dulu, tulis, letak je angka untuk Disember. Nak kena capai berapa. Dah. Okay. Capai 30k. InsyaAllah. Amin. Boleh. Don't worry. InsyaAllah boleh capai. Okay. Tulis kat nota masing-masing. Okay. Target yang awak nak capai untuk bulan Disember. Pedulikanlah itu waktu akhir bulan ke apa ke. Okay. Itu target kita untuk bulan Disember. Alright. Lepas tu realistic target itu adalah based untuk bulan ini sampai hari ni, insyaAllah you tutup berapa, bulan depan tu letaklah target berapa you nak capai. Okay. Dan yang terakhir lah target wajib capai untuk kita survive. So kalau survive itu mungkin kalau yang suri rumah tu at least kena ada, kita nak bantu-bantu suami kan, ataupun nak at least untuk diri sendiri tu ada 3,000 ataupun 5,000 pun boleh juga, tak ada masalah. Pun boleh juga, tak ada masalah. Okay. Alright. Nanti kalau dah tulis, dah catat, tolong komen dan. Okay. Tolong komen dan. Target 30k, realistic 10k, 3,000 profit. Terima kasih Dr. Adri. InsyaAllah boleh. And sebab tu kenapa saya letak 3 target macam ni, sebab kita sentiasa nak ada pilihan. Kan. Dream target sebulan nak 5k dan beli laptop cun sikit. Okay, Milo, sebulan 5k tu dah cantik, 5k tu 5k apa, dan beli laptop cun sikit, laptop apa? Letaklah bajet dia berapa. Realistic target nak terjual 5 kodi. 5 kodi tu berapa? Letak angka. Okay, dan stok kodi sekarang. Faham? Itu pun betul. Bagus. Ya, insyaAllah berjuta-juta ketiga-tiga sekali. Amin. Boleh, tak ada masalah. Boleh. Okay. So, tulis je. Okay, target realistic 18k. Faham? Okay, so nampak apa nak kena buat. So, perubahan yang menyakitkan itu adalah step yang pertama adalah kita kena buang rasa tidak percaya diri untuk target dengan lebih besar. Itu yang menyakitkan itu. Kenapa kita tak suka letak target? Kenapa? Sebab kita takut kecewa. Dan kita takut kalau kita tak capai lagi tu macam mana? Itu kan sakit tu. Dan bukan masalah kita takut tak capai. Kita takut tak sanggup buat apa yang kita perlu buat. Itu je. Kita tak sanggup nak buat apa yang kita kena buat. Itu yang menyebabkan kita takut nak letak target tinggi-tinggi. Tapi padahal target ni sangat penting. Betul tuan-tuan, target ni sangat-sangat penting. Sebab apa? Sebab target ini, sales ini, dia berkait rapat dengan fokus. Okay, so sekarang saya akan masuk part yang terakhir dalam 10 minit ni. So tolong put very sharp attention. So tadi kan saya cerita pasal fokus. Fokus ini dia akan cerita tentang productivity. Okay, productivity dan rasa fulfillment. Setuju? Dan macam mana nak dapat productivity dan fulfillment ini, dia perlu dibantu dengan satu bahagian badan manusia ni kita sebut sebagai RAS. Pernah dengar tak perkataan RAS? Pernah dengar tak perkataan RAS? Reticular Activating System. Okay, ini adalah RAS. Reticular Activating System. Satu bahagian yang dalam otak itu yang menyambungkan kita punya otak dan tulang belakang ada kecil kat sini kat belakang.
Okay, so tugas RAS tu apa? Tugas RAS ini adalah dia seperti radar. Okay, RAS ini dia seperti radar. Okay, so contohlah kan, Hani kan, saya tanya Hani kan, kita kadang-kadang bangun-bangun pagi kan, so radar ni dia akan carilah apa yang Hani nak, apa yang Hani nak, apa yang Hani nak. So bila pagi-pagi tu kalau kita start dengan pagi yang sangat memenatkan, pagi yang marah-marah, so RAS itu dia akan tangkap benda yang marah. Okay, dia akan tangkap benda yang marah. So bila dia tangkap benda yang marah, sebab itu yang benda yang first time awak nak kan, so dia akan fokus pada benda yang marah, buat benda awak marah ataupun menyebabkan orang marah awak, dan benda-benda lain tu dia akan difilter. Itu radar. Okay, so sebab tu pagi-pagi tu kalau boleh kita start dengan benda-benda yang baik-baik kan. So radar ini dia macam ni lah, nak cari menggunakan radar apa ataupun mata apa. So dalam RAS ni kita cerita tentang mata. Dia ada 2 mata. Mata pertama mata apa? Siapa ingat? Siapa tahu? Mata? Good. Kita ada mata lebah dan mata lalat. Awesome. So mata lebah ni dia cari benda apa tuan-tuan? Mata lebah dia akan mencari benda yang manis, yang baik, yang positif. Kan? So inilah mata lebah. Okay? So di mana mata lalat ni pula, dia akan mencari benda-benda yang busuk, yang buruk, yang negatif. So bayangkan radar yang kita guna pagi-pagi tu, kan, pagi-pagi dah cari benda-benda yang tak elok-elok, so makin banyaklah benda yang tak elok kita akan jumpa. Perasan tak? Perasan tak? So contohlah kat sini ada tak yang minat kereta? Cuba komen. Kalau anda tak ada masalah duit, awak nak kereta apa? Minat kereta apa? Kalau Dr. Azri nak Audi TT. Yang lain, Amir pun nak Audi TT. Akilah nak Tesla. Lagi? Tesla, Velfire. Kan? Alright, Range Rover. So bila kita dah fokuskan ataupun kita dah mula aktifkan RAS kita tu untuk Velfire, Audi TT, Range Rover, kita nak Arus, mungkin kita nak Mazda ataupun kita nak CX-5, betul tak? Perasan tak apa yang terjadi sekeliling kita? Perasan tak terjadi apa yang dalam hidup kita ni, aktiviti kita ni, apa yang terjadi? Kita akan nampak banyak kereta-kereta yang kita suka. Betul tak? Dan kenapa kita nampak kereta-kereta yang kita suka? Bukanlah kita ni tak nampak kereta lain, tetapi kereta lain tu difilter oleh RAS ini. Kereta lain tu difilter. So kita hanya nampak kereta yang kita betul-betul minat, betul-betul kita nak. Sebab tu kadang-kadang RAS ini bukan hanya sekadar letak atas dream board kita, letak kat office, tidak. Tetapi kita boleh kena letak sentiasa dalam handphone, dalam laptop, dalam buku nota kita, bawa. Faham Sebab apa? Itu cara kita aktifkan RAS kita ni. Tak percaya? Okay? So kita buat aktiviti. Kita buat aktiviti InsyaAllah So last so kita akan tutup kita punya sesi hari ni. Untuk sesi pertama ni dengan satu aktiviti simple. Okay, so sekarang kan visualization ke dia itu fasa dia yang pertama. Visualization ini yang mengaktifkan RAS kita. RAS kita ni akan filter untuk tarik apa yang kita visualkan itu. Dan kenapa RAS ni boleh macam tu? So sekarang ni, so sekarang cuba anda semua buka mata dan cuba cari sekeliling anda semua ni barang benda warna biru. Cuba cari benda warna biru. Dan cuba bawa dekat dan tunjuk kat kamera benda warna biru. Eva ada pen merah, ada buku biru, Siti Mariam ada botol biru, ada cop Azah kan. Okay, Mas ada biru semua ada. Alright, so dah jumpa
So sekarang tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. So sekarang kita dah faham, dah cari semua tempat-tempat biru tadi. So dengan keadaan tutup mata, cuba bayangkan lokasi benda-benda warna merah. Ada tak benda warna merah sekeliling kita yang kita perasan? 5, 4, 3, 2, 1. Okay, buka mata. Ada tak benda warna merah dekat-dekat dengan kita? Cuba cari. Merah. Awak pem merah kan? Tadi masa tutup mata perasan tak ada benda merah? Tak jumpa. Tak perasan pun. Padahal pen kita warna merah ni. Kan botol air kita macam-macam lah. Duk dalam kepala tadi duk mencari benda warna merah mana Ya Allah. Tadi sebab kita fokus benda warna biru. Kan benda warna biru kita cari. Jumpa benda biru nampak. Tapi benda warna merah tak nampak. Sebab apa? Sebab kita sedang fokus benda warna biru. Itu je. Faham tak? Simple. So macam mana you nak capai you punya dream, apa yang you nak, target yang you nak capai. Satu, you kena selalu nampak. So kat mana kita selalu lepak? Lepak maksud saya. Contoh tempat kita betulkan tudung, letak target kita. Depan kita bersolek, letak target kita. Letak depan peti ais, letak target kita. Dan kat tempat kita menyuci baju ataupun nyuci pinggan, letak target kita. So letak, so kat situ you akan nampak tempat kunci. Letak kita punya target kita. Dalam kereta, letak target kita. Sampai office, kat pantry, kat meja. Kalau boleh tempat-tempat kita lepak lama, letak target kita. Buat vision board, okey kan sir? Okey. Cuma vision board itu satu tempat je. So apa kata awak buat satu vision board besar, awak ambil gambar, kecilkan sebagai mini vision board, letak dalam dompet, letak dalam handphone, kena nampak selalu. Barulah vision board tu akan jadi vision board yang sebenar-benarnya. Faham tak ni? Saya bagi tips lah. Okay. Handphone kan? Siapa kat sini pakai handphone dan casingnya transparent? Ada tak? Ada? Ada So, kalau you betul-betul nak buat, ataupun you nak tarik sale lah, jemput sale, kat belakang ni letak apa tau? Kalau customer, biasanya kalau dia beli dengan kita, dia bagi apa? Bagi duit. Kenapa? Macam ni dia bagi duit? Dia ambil gambar. Okay kak, ni RM50. Lepas tu awak pun bagi balance. Dia buat apa? Dia bagi apa? Dia bagi receipt bank, betul tak? So, apa kata receipt bank tu letak kat belakang? Letak receipt bank, tapi jangan receipt bank akaun orang akaun kita. Letak dan amount yang paling besar kita nak. Yang paling besar kita pernah capai. So setiap kali PM masuk, tengok slip bank. Aktifkan kitanya otak kita tu, yang di mana kita yakin dan percaya customer ni, walaupun kita tahu dia nak apa pun, dia akan bayar payment ikut apa yang kita nampak. Kalau tak percaya, start buat. Biasanya kita letak apa kat wallpaper? Kan kita letak gambar family. Itu asyik tambah anak-anak je tu. Dan itu rasa awak. Kan kadang-kadang kita letak rumah. Sebab tu nampak rumah je. Tapi sekarang ni sebelum nak beli rumah, kena ada payment, kena ada duit. Kan? So carilah itu dulu. Cari itu dulu. Kita kadang letak cash RM10. Macam mana? Kan ikut amount sales ataupun berapa yang kita nak capai. Bagi saya, satu customer tu awak nak close dia berapa? Paling besar lah. Biasanya amount sale yang awak pernah capai, contohlah awak pernah close customer 300, guna slip bank itu. Selagi tak ada slip bank yang lebih besar, jangan tukar. Itu je. Kan, setiap kali PM masuk, okay, pegang. Ya Allah, dan semoga hari customer ni bagi aku slip bank 300. So you nampak angka, you nampak slip bank, dia jelas. Kenapa tau? Dia macam ni. RAS ni, dia radar. Dan radar ni macam radio. Kan? Dan radio perlukan apa? Perlukan frekuensi. Kan? Kat sini ada dengar radio tak? And ke memang, saya tak dengar radio, so saya dengar podcast 2021 kot. Dahsyat.
Nanti kalau dengar radio, boleh tak belanja saya frekuensi-frekuensi yang awak suka dengar? 91.5. Oh, Islamik. Kan, IKIM. Alhamdulillah. Lagi era 90.3. Kat mana era 90.3 ni? Utara ke? 92.9. Hits. 96.7. Mungkin Hot FM. 903 Johor se. Oh, Melaka. Alright. Tutup radio. Masya Allah. Alhamdulillah. Tapi ni contoh je tau. Contoh saja. So bayangkanlah kalau kita nak dengar radio 91.5, nak cari IKIM ataupun IKIM FM. Okay? So bila kita buat 90.0, maksudnya 90, keluar tak IKIM tu? Mungkin keluar tapi dia betul tak? So jelas tak? Tak jelas. Sebab tu walaupun kita tertukar sikit 91.3, kalau dia tak jelas, seronok tak kita dengar radio tu? Tak. Sama lah. Sebab tu kenapa kita tak pernah capai apa yang kita nak capai? Kenapa kita tak pernah capai target yang kita perlu capai? Kenapa kita tak pernah jumpa customer yang kita nak customer tu buat sale ataupun kita close? Sebab kita tak clear pun dengan apa yang kita nak. Radio awak tu tak jumpa frekuensi. Dia kata, Ifah nak customer apa sekarang ni? Tak kisahlah sir, yang penting close. Tu yang close RM10. Kan bila nak kayanya? Faham maksud saya? Kan? Sebab tu kadang-kadang benda-benda basic yang macam ni yang kita tak mahir lagi, tak faham lagi. Kita duk cari teknik-teknik yang dahsyat-dahsyat. Handle rejection, marketing yang padu, iklan kreatif. Tapi kalau awak iklan kreatif, tapi tak tahu target market awak, buat apa? Awak syok sendiri. Awak nak jadi content creator, awak tak kenal pun awak nak bagi content untuk siapa. Awak syok sendiri. Lepas tu awak dah menyalahkan orang lah. Untunglah ini, untunglah itu, untunglah yang ini. Oh, Sedama okey lah, dia pandai cakap. Yelah, kalau saya pandai cakap pun, kalau awak pandai cakap, awak nak cakap apa? Untuk siapa? Kan? Faham tak maksud saya? So dapat tak sesuatu hari ni? Kan banyak tak belajar hari ni? Daripada pukul 9 sampailah pukul 11. So Alhamdulillah lah. Walaupun sesi saya ni percuma dan hanya ada 200 orang yang stay sampai habis. Dan insyaAllah lah sampaikanlah pada kawan-kawan kita yang lain. Dan besok kita masih ada sesi So besok kita masih ada sesi dan besok kita akan belajar lebih bahagian teknikal lah. So hari ni saya harap objektif kelas untuk yang pertama ini adalah versi unlearn kan. Dan saya harap you guys unlearn banyak untuk relearn balik baru untuk esok. So kita cerita pasal fokus, kita bercerita tentang target, kita bercerita tentang rasa seronok dan apa nak kena mula. Itu adalah benda-benda yang basic yang kita kena perbaiki dulu. Faham So insyaAllah besok rasa-rasa join lagi untuk kelas yang kedua. Join. Sir, kalau saya nak tanya, kalau simpan kat wallpaper okey ke? Okey je. Okey sangat. Boleh. Wallpaper boleh sangat. Join Right, so rasa-rasa kalau hari ni sangat bermanfaat, jangan lupa untuk buat IG story ke, tag saya ke kat mana-mana kan. Dan kalau boleh, ajak kawan lagi yang belum tahu ataupun tak perasan. So masukkan diorang dalam kelas ataupun dalam kita punya Telegram. Dan semoga esok itu kita akan belajar lebih banyak teknikal lah. So teknikal tu kita akan pelan-pelan go through balik kita punya flow closing kita daripada marketing. Kadang-kadang daripada segi marketing pun kan, pemilihan perkataan, pemilihan headline, dia akan menarik orang yang berbeza. Nampak tak? So biasanya kalau kita guna headline apa? Okay, special bulan ini, offer untuk minggu ini. So itu akan menarik orang-orang yang macam mana? Dia akan menarik orang-orang yang nak cepat. So orang-orang yang nak cepat ni, first thing soalan dia apa? Harga. So kita pun bagi harga. Lepas bagi harga dia senyap. Kita marah. Macam mana? Kan? Macam mana? So sebab itulah kadang-kadang kita kena faham segala apa yang kita keluarkan kat marketing ke, ayat apa yang kita guna ke. Kalau tanya saya lah kan, it start from here. Dia start dengan apa yang you percaya. So kalau you mulakan hari tu dengan benda yang penat-penat, you akan dapat customer yang penat-penat dan memenatkan. Faham
Sir, kalau pagi pukul 11 selalu kan. Kalau tak sempat masuk pagi, sir, save macam starter kat group? Boleh. Boleh, tak ada masalah. Biasanya saya akan update kat YouTube. Tu sesi pagi. Dan sesi hari ni pun saya akan update kat YouTube juga. So, don't worry. Okay? Alright, so saya rasa itu saja untuk sesi hari ni. So, saya tak nak ambil masa panjang-panjang. Sekarang dah pukul 11.05. Dan terima kasih pada semua orang yang join untuk sesi hari ni. So, thank you so much for your commitment. Dan insyaAllah kita akan jumpa esok pada pukul 9 malam juga. Okay? Alright, so all the best. Dan semoga apa yang saya sampaikan pada hari ni memberikan satu enlightenment, cahaya. Dan mungkin kalau sahabat-sahabat saya yang ada kat sini, mungkin kita tak jumpa, lama dah tak jumpa, tapi Alhamdulillah kita jumpa dalam Zoom. So thank you so much. Dan insyaAllah lah dalam grup Telegram nanti tu bernetworking lah. Kan kat situ pun orangnya dahsyat-dahsyat insyaAllah. Alright, so all the best. Semoga fahamlah apa yang saya sampaikan tu insyaAllah. Alright, so tak ada apa-apa lagi saya nak sambung. Kita akan jumpa esok. So esok will be sesi yang kedua. So ajak kawan-kawan lagi lah, okay? So yang baik semua datang dari Allah, yang silap dan salah datang dari saya sendiri. So kita tangguhkan sesi kita hari ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Aus. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati. Amin 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 ya rabbal alamin. So insyaallah hari ini terima kasih pada semua orang yang hadir. Kita semua berkawan di atas muka bumi ni sampai satu masa nanti insyaAllah kita akan berjiran di syurga nanti. So ingat pesan saya, jangan lupa senyum, jangan lupa bahagia, chin up, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih. Nanti jangan lupa tag saya, okay? Dan share lah beberapa learning point yang awak dapat. Assalamualaikum.